Assalamualaikum, saya Azura Zainal, pengacara anda dalam rancangan Destinasi Rumah Bot. Ini adalah sebuah rancangan travelog yang memberi fokus kepada destinasi-destinasi penginapan yang berada di atas air ataupun terapung. Ia boleh jadi sebuah rumah, sebuah chalet, live on board, kapal layar, apa-apa saja. Keunikannya asalkan ia berada di atas air dan ianya terapung. Kali ini saya berada di Kuala Berang di Terengganu. Ke mana lokasi penginapan saya pada kali ini? Pastikan anda terus bersama saya dalam Destinasi Rumah Bot. Let's go! Merupakan sebuah mukim dan ibu daerah Hulu Terengganu yang menjadi pintu masuk ke Tasik Kenyir. Kuala Berang cukup sinonim dengan tanaman jagung dan juga ikan baung yang ditangkap segar dari Sungai Berang. Selain itu, Kuala Berang juga dipercayai sebagai penempatan awal manusia di Terengganu. Batu Bersurat Terengganu merupakan satu sejarah yang sudah pasti tidak dapat dilupakan. Penemuan kali kedua batu bersurat ini pada tahun 1902 oleh Syed Hussein Ghulam Al-Bukhari sekaligus membuka satu lembaran baru tentang sejarah dan peradaban Islam di negara kita amnya dan di negeri Terengganu khususnya. Memandangkan saya dah terlanjur di Kuala Berang ni, saya mengambil keputusan untuk singgah sekejap di Memorial Batu Bersurat Terengganu sebelum saya meneruskan perjalanan saya ke destinasi penginapan saya. Batu bersurat tu dia dekat atas sana. Batu bersurat yang ditemui berukir perkataan bahasa Melayu dengan menggunakan huruf Jawi itu membuktikan tentang kedatangan Islam di Terengganu telah lama wujud berdasarkan tarikh pada batu bersurat itu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan dengan 1303 Masihi. Ia juga memberikan bukti bahawa bahasa Melayu telah lama wujud dan digunakan. Sempatlah juga saya berbual-bual bersama Cik Wan yang merupakan anak jati Kampung Buloh dan bekerja sebagai pengawal keselamatan di Memorial Batu Bersurat ini. Walau bagaimanapun, batu yang dipamerkan di Memorial Batu Bersurat ini bukanlah yang sebenar, namun catatan pada batu itu tidak sedikit pun berubah dari yang asal. Sementara hujan masih lebat, banyak juga cerita yang dikongsikan oleh Cik Wan kepada saya, yang mana Kuala Berang ni merupakan sebuah pelabuhan perdagangan dan di Kampung Buloh inilah batu bersurat itu ditemui di tangga surau Kampung Buloh selepas kali pertama ditemui di tepi Sungai Tara, Kampung Buloh. Amat sesuai apabila Memorial Batu Bersurat ini dibina juga di Kampung Buloh. Sedikit sebanyak dapat juga saya menjejak sejarah yang ada di negara kita ni. Saya meminta diri dan akan terus bergerak ke destinasi penginapan rumah bot saya pada kali ini. Di mana? Tunggu dulu. Okey. Saya dah sampai ke Pekalan Gawi yang merupakan pintu masuk utama untuk ke Tasik Kenyir. Aduh, hujanlah. Tapi tak mengapa. Saya pasti ia akan memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Jadi untuk malam ini saya akan bermalam di atas Pesona Houseboat. Saya pasti kita akan pergi jauh dan menikmati keindahan alam semula jadi. Ayo ikut saya. Saya berkecimpung dalam pelancongan ni, Tasik Kenyir ni dalam 5 tahun dan saya memiliki 2 buah bot lah, iaitu Pesona 1 dan Pesona 2.
Assalamualaikum Tuan Cik Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya Azura. Ya, Cik Azura. Nampak raya ni macam cuaca tak mengizinkan ya. Betul. Tapi tak apa, kita masih berjalan lagi ya. Boleh. Okey, jadi sekarang Okey, untuk sektor pelacongan ni saya rasa Tasik Kenyai ni ialah satu tasik anugerah untuk rakyat negeri Terengganu lah. Jadi kalau saya tak ambil peluang ni, mungkin orang luar akan ambil. Okey, Cik Azura, saya tunjukkan bilik kat bawah dulu. Okey. Namanya bilik VIP. Yang mana bilik ni ada tandas, toilet, dan ada aircon lah sekali lah. Wow. Jadi ni bilik berdua. Kita masuk je lah tengok. Boleh. Weh, luas bilik dia. Ni betul-betul macam... Setelah saya mencuba houseboat pertama dalam 2 tahun, untuk tahun ketiga, saya nampak permintaan terlampau tinggi. Jadi saya tak mampu untuk memenuhi permintaan yang diminta oleh pelanggan untuk datang ke Tasik Kenyai. Jadi saya fikir, why not saya cuba buat satu lagi untuk supaya semua orang dapat merasa untuk datang ke sini. Okey, Cik Azura, saya tunjukkan bilik untuk dapur, ruang dapur. Kita ada freezer, ada peti ais, kipas semua ada. Mesin kelapa pun ada. Jadi tempat ni memang kalau kita tengok lengkap lah. Siap. Tempat masak nasi tu pun besar-besar yang jenis untuk buat family day. Ya, yang ramai-ramai boleh 30 orang boleh, tak masalah. Untuk sebuah houseboat, biasanya yang bahagian bawah tu, dia akan ada satu bilik karaoke, tandas, ada biasa 2 ataupun 3 tandas, ada dapur, bilik kru, dan untuk lebih tambahan sikit, dia orang ada bilik VIP kat bawah tu. Dan bahagian atas biasanya untuk ada beranda depan dan belakang, dan bilik kebanyakan yang latest ni ada 8 hingga 10 bilik. Kita ada 2 bilik aircon sini. Saya tunjukkan Puan Azura. Yang ni satu. Ni untuk bilik bertiga lah. Satu katil queen dan satu katil single lah. Okeylah, satu family, orang yang ada seorang anak, 2 orang anak pun boleh duduk betul. sini. Dalam taklimat ringkas sebelum bot mula bergerak, Haji Kamal sempat memperkenalkan anak-anak kapalnya kepada saya. Ini bagi memudahkan urusan aktiviti apabila kita berada di rumah bot. Dari Pengkalang Gawi, rumah bot pesona ini akan meredah kondisi cuaca yang kurang baik untuk menuju ke destinasi utama di Tasik Kenyai. Satu tarikan yang saya rasa satu minat yang besar lah pelancong datang ke sini, utamanya Santuri Kelah lah. Di mana di Santuri Kelah tu, diorang boleh datang ke sini bermain dan memanja dengan ikan. Satu lagi mungkin ada sini Gua Bewah, Gua Taat, dan menjadi satu tempat port memancing yang istimewa jugalah. Dengan banding tempat lain, di samping boleh buat keluarga dan semua aktiviti boleh dilakukan di sini. Perjalanan yang memakan masa lebih kurang 3 jam, sekarang saya sudah sampai di kawasan Sungai Lasir yang pasti akan menjanjikan satu pemandangan indah alam semula jadi. Akhirnya kita dah sampai ke lokasi kita di Air Terjun Lasir. Semestinya terletak di Tasik Kenyai. Kalau anda lihat, cuaca tidak begitu mengizinkan. Walaupun cuaca tak mengizinkan, kita masih lagi boleh melakukan pelbagai aktiviti. Seperti kalau anda tengok, ada yang masih duduk dekat boat house mereka, ada yang berenang, ada yang pergi main air terjun. Kalau tengok dekat belakang sana kan, itu adalah Air Terjun Lasir. Boleh dengar suara diorang? Diorang tengah mandi dekat sana tu. Okey, Tasik Kenyai ni adalah tasik buatan manusia yang terbesar. Semasa empangan Jenagor siap pada 1986, ia telah menenggelamkan beberapa batang sungai termasuk bukit-bukit yang tinggi, pokok-pokok, dan disebabkan itu kalau anda lihat yang mana yang timbul ni, ketinggian dia adalah 138 meter ke atas. Itu telah membentuk pulau-pulau yang terdapat di Tasik Kenyai ni. Kalau nak tahu, ada 340 buah pulau yang menghiasi Tasik Kenyai. Hebat kan? Inilah dia Air Terjun Lasir. Ketinggian dia 500 kaki. Dan dari apa yang saya baca,
Dekat atas tu ada beberapa kolam, tapi mestilah kita tak boleh nak naik atas sebab bahaya dan tidak digalakkan. Tapi antara aktiviti yang boleh kita lakukan seperti mana yang dapat lihat, ada abang tu tengah berenang, ada yang akan bawa kayak daripada houseboat mereka, datang duduk di sana, bergambar, mandi air terjun, macam-macam boleh kita lakukan. Tapi yang penting, kena berani, okey? Kalau tak berani, jangan. Dan satu lagi perkara yang paling penting sekiranya anda bermandi-manda di dalam tasik ni kan, mesti pakai jaket keselamatan. Walaupun anda dah pandai berenang, anda dah boleh selamatkan diri sendiri, tetapi keselamatan itu adalah sangat-sangat penting. Pastikan pakai jaket keselamatan sentiasa. Okey, abang? Okay, kita dah jauh dari darat, kita nak cari makan macam mana. Jadi antara perkara yang kita boleh lakukan ataupun aktiviti dilakukan atas bot ni adalah memasak. Hari ini saya ada seseorang yang sangat-sangat istimewa yang akan bantu saya dan menunjuk kepada saya cara-cara nak masak satu lauk yang agak istimewa. Bersama saya, Chef Samad. Okay. Khabar, Chef? Khabar baik, Alhamdulillah. Okay, ya. Ini apa yang kita akan buat? Sekarang ni yang main menu kita dekat Tasik Kenyir ni, patin masak tempoyak. Oh, patin masak tempoyak dekat Terengganu. Bukan itu lauk dekat Pahang ke? Dia ada sedikit perbezaan lah Pahang dengan Terengganu ni. Kalau ikutkan rasa tu mungkin Terengganu ni dia lebih pada masam sikit berbanding dengan Pahang tu. Dan biasa jadi jenis ikan lah. Okey, jadi kita nak masak ikan patin masak tempoyak. Ya. Jadi apakah bahan-bahan yang akan kita gunakan ni? Sudah pasti bahan utamanya ialah ikan patin dan tempoyak. Selain itu, kita ada juga daun kesum dan bunga kantan. Manakala bawang merah, kunyit dan cili padi akan dikisar bersama dengan tempoyak sehingga lumat. Langkah pertama, kita tuangkan 1 jug air ke dalam periuk dan kemudian masukkan bahan kisar tadi. So ini memang kita tak pakai minyak langsung lah ya? Tak ada. Kita straight, kita rebus je. Sehat betul. Rebus dan simple. Masukkan terus. Kita didihkan dia dulu. Masukkan asam keping, hiris bunga kantan menjadi saiz yang kecil. Buang tangkai daun kesum dan masukkan ke dalam periuk. Tunggu sehingga mendidih. Daun kesum. Masukkan daun kesum biar dia rebus sekali. Kita nak cover dia punya rasa bau hanyir ikan tu. Okey, sudah nampaknya dah mula mendidih ni. Lepas ni kita boleh masukkan ikan. Sebelum tu cara saya lah. Saya lebih suka masukkan garam dan gula dulu. Kenapa? Bagi rasa masin dan manis dia meresap ke dalam ikan tu lah. Kacau sikit. Garam dan gula tu larut. Ikan ni kita nak bagi dia berenang ke? Bagi berenang. Berenang sambil mendidih ni. Berapa banyak bergantunglah kepada berapa banyak kuah yang kita ada. Pada kuah dia. Ini kita akan bagi dia masak dalam lebih kurang 5 minit saja. Wah, bau dia masa chef buka tutup tu. Sedap, sedap. Dah mula masak Dah masak ni. Yes. Masam, cara orang Terengganu buat ikan patin masak tempoyak. Yeah! Tibalah masanya untuk saya merasai kesejukan air Tasik Kenyir. Walaupun hujan, ia tidak menjadi penghalang untuk individu yang sukakan aktiviti lasak seperti saya. Air terjun lasir yang jatuh dari ketinggian 500 kaki sudah pasti menjadi terapi semula jadi yang baik untuk badan kita. Keindahan alam semula jadi, kesejukan air terjun lasir membuatkan saya leka dan hari mulai malam.
Suasana malam di tengah-tengah Tasik Kenyir di atas rumah bot sudah pasti menjanjikan suatu kelainan yang jarang kita temui. Santai menonton siaran televisyen, berkaraoke, memancing merupakan aktiviti malam yang boleh dilakukan apabila kita berada di atas rumah bot. Tanpa disadari, la la la. Wah, hari ini memang seronok sangat. Walaupun hujan, matahari tak keluar bermain, tak mengapa sebab saya masih lagi rasa seronok kerana bukan selalu kita dapat berjalan jauh sampai ke Tasik Kenyir kan. Kalau duduk dekat rumah atau kat KL, kita tak boleh main hujan kan. Dekat sini, saya boleh bertayak dalam hujan, saya boleh berenang, saya juga dapat berkaraoke. Sememangnya satu hari yang sangat-sangat panjang dan best buat saya. Saya pasti malam ni pun saya akan tidur dengan nyenyak lah. Waktu pun sekarang dah macam lewat malam. Besok ada lagi aktiviti yang saya nak buat. Jadi saya nak masuk tidur dululah. Kita jumpa lagi esok. Selamat malam. Bye. Selamat pagi dunia. Suasana sejuk dengan kabus pagi menjadi pemandangan indah di Tasik Kenyir. Bot sudah pun bergerak menuju ke destinasi seterusnya. Ke mana ya agaknya? Setelah 1 jam lebih perjalanan daripada air terjun Lasir, kita dah sampai pun di Taman Herba, di mana kita boleh naik ke atas, kita tengok apa jenis herba yang ada dan mungkin belajar sedikit tentang tempat ni. Jom kita naik atas. Taman herba ini terletak di Pulau Sah kecil di Tasik Kenyir. Dengan keluasan 15.84 hektar, taman herba ini memuatkan pelbagai jenis herba dan dianggarkan terdapat 200 spesies herba di sini. Kalau kita masuk dekat sini, kita boleh tengok nak pergi ke kawasan mana. So dia ada 2 zon. Dari sini kita nampak ada tanaman cengkeh, ada serai wangi, kunyit, halia, macam-macam ada. Jadi kita tengoklah mana kita nak pergi. Ini kalau duduk berjam-jam pun best ni. Di setiap pokok herba, kita dapat lihat informasi seperti nama herba, nama saintifik serta kegunaan bagi setiap jenis tumbuhan herba. Pengunjung juga boleh melihat pelbagai jenis tumbuhan herba yang terapeutik dan terkenal dengan fungsinya dalam tujuan perubatan tradisional. Apabila anda sampai di Pondok Harmoni, jangan lepaskan peluang untuk merasa air herba yang telah direbus secara tradisional. Di sini sempatlah saya merasa 3 jenis air herba yang disediakan secara percuma, iaitu Tongkat Ali, Mahkota Dewa dan Kacip Fatimah. Inilah kali pertama saya dapat merasa air herba yang betul-betul asli. Menarik sungguh. Jalan ke hadapan sikit, kita boleh singgah di kiosk yang menjual pelbagai jenis herba dan minyak untuk dijadikan kegunaan harian. Banyak spesies herba baru yang tidak pernah saya dengar namanya boleh ditemui di sini. Perjalanan diteruskan. Sempat juga saya singgah di air terjun Sauk yang juga merupakan salah satu tarikan utama apabila kita berada di Tasik Kenyir. Akhirnya, rumah bot pesona tiba di Jati Pengkalan Gawi, menandakan berakhirnya percutian saya di Tasik Kenyir. Namun, masih ada lagi tempat yang sangat istimewa harus saya kunjungi. Kini saya berada di satu tempat yang sangat-sangat istimewa yang dikenali sebagai Kenyir Elephant Conservation Village ataupun Perkampungan Konservasi Gajah Kenyir. Kalau anda dah sampai di Tasik Kenyir kan, pastikan anda datang ke sini untuk melihat gajah dengan lebih rapat lagi dan mengenalinya dengan lebih mendalam. Jom kita masuk ke dalam.
Kampungan Konservasi Gajah Kenyir KECV atau Kenyir Elephant Conservation Village telah dibina pada tahun 2012 dengan merangkumi kawasan seluas 256 hektar yang mana 90% daripadanya telah ditinggalkan dalam keadaan hutan semula jadinya untuk menyediakan habitat semula jadi bagi gajah-gajah yang tinggal di sini. Di sini hanya menempatkan satu spesies gajah yang terdapat di dalam dunia, iaitu gajah Asia. Sekarang kita dah sampai dekat platform 1. Betul? Okey, kalau nampak dekat sana tu kita dah boleh nampak gajah pertama. Jom. Ini gajah jantan Gajah jantan sebab dia ada gading. Ya, betul. So macam mana nak kenal gajah tu jantan atau betina? Satu, kita akan tengok pada gading lah. So gajah jantan biasanya gading dia akan panjang dan besar. So kadang-kadang gajah betina pun dia ada gading tapi pendek sahaja. Itu yang membezakan gajah jantan dan gajah betina. Gajah boleh pecahkan kepada dua spesies, gajah Asia dengan gajah Afrika. Di KECV kami hanya ada gajah Asia atau nama saintifiknya Elaphus maxima. Dan untuk makluman, jangka hayat gajah ni lebih kurang macam manusia di antara 60 tahun hingga 80 tahun bergantung kepada pemakanan dia. Gajah boleh makan hampir 200 spesies tumbuhan hijau dan di KECV kami hanya bagi dua makanan utama iaitu rumput napier dan pokok nenas. Dan selain itu adalah makanan-makanan sampingan dia sahaja seperti tebu, buah-buahan dan pelbagai lah. Matlamat utama pusat konservasi ini ialah untuk menyelamatkan gajah-gajah yang mempunyai ancaman daripada manusia seperti hilang habitat semula jadi dan pemburuan haram untuk mendapatkan gading gajah. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk bersama-sama mendapatkan seberapa banyak ilmu dan informasi yang kita ada supaya bukan sahaja diri kita tetapi generasi yang akan datang juga dapat menikmati apa yang kita nikmati sekarang ni. Manalah tahu dalam masa 20-30 tahun yang akan datang, mungkin diorang dah tak ada kalau kita tak jaga mereka betul-betul. So, fikirkanlah. Terdapat 5 menara tinjau yang dihubungkan dengan menggunakan jambatan gantung. Satu pengalaman yang luar biasa apabila kita berjalan di celah-celah pokok yang berada di kiri dan kanan jambatan gantung sambil melihat gajah berada dalam habitatnya. Selain itu, pengunjung juga akan dapat melihat gajah mandi jika keadaan air sungai sesuai dan memberi makan kepada gajah. Nampak tak senyuman saya ni? Bukan satu hari, 2 hari lah percutian saya di Kuala Berang ni memang sememang-memangnya satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Bayangkan pengalaman saya datang ke Kuala Berang ni bukan saja saya dapat pergi bercuti, duduk di houseboat, saya juga pergi belajar tentang sejarah. Sekarang di tempat konservasi. Lengkap sebab saya dapat belajar macam-macam. Ya, kita pergi berjalan, pergi bercuti kan. Tapi pastikan apabila kita pergi bercuti tu, kita dapatkan maklumat, informasi biar kita belajar daripada apa yang kita lihat di sekeliling kita. Ke mana saya? Destinasi seterusnya untuk destinasi Rumah Bot. Pastikan anda terus bersama saya Azra. Kita jumpa lagi. Bye.